Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ta chào Wang Sang Hao. Waalaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Azli, saudara pengerusi majlis, tuan rumah, bukan YB dah saudara Peraba, tak ada yang berhormat yang berusaha sekarang, sahabat-sahabat daripada keadilan, saudara-saudari, adik kakak, uncle, auntie yang ada di sini di Sentul malam ini, yang mendengar, yang di tengah makan. Kita akan mengundi besar kemungkinan dalam, saya ingat 4 minggu lagi lah. Hari ini 12 hari bulan Oktober. Besar kemungkinan kalau tengok kepada ucapan-ucapan Zaid Hamidi lah, yang betul-betul nak pilihan raya awal ni, paling nak Zaid Hamidi seorang lah. Dia daripada awal lagi sebut, dia kata UMNO bukan nak pilihan raya masa banjir, dia nak pilihan raya sebelum banjir. Jadi kita faham-faham, maksudnya dia dah susun semua. Besar kemungkinan pilihan raya kalau sebelum banjir, maksudnya sebelum pertengahan November. Jadi dia takkan cross 15 November. Besar kemungkinan daripada sekarang lah. Saya agak terkejut malam ini lah, sebab ialah kita kira nak kata pengumuman hari penamaan calon pun SPR belum bermesyuarat lagi. Tapi kita dah mula daripada awal kerana kita tahu bahawa proses untuk sampaikan maklumat, yakinkan rakyat, untuk kita rendah hati kepada rakyat, dia akan ambil masa yang panjang. Jadi memang kita dah mula daripada dulu. Cuma saya tak sangka malam ini, selepas lebih kurang 3 hari Parlimen dibubarkan, kehadiran pada malam ini, dalam pengalaman saya berkempen lebih sedekad, selalunya kita hanya nampak kehadiran macam ini dengan notis yang pendek dalam beberapa hari sebelum pilihan raya saja. Kalau dulu-dulu, hari-hari awal sebelum penamaan calon ini, kalau ceramah seperti ini, jumlah yang hadir tak ramai. Ini selalunya ialah semasa kempen dah panas. Jadi saya berharap ini gambaran awal yang kita dapat. Walaupun sebelum ini sukar dibaca, tapi kalau tengok kehadiran pada malam ini, kita tambah yakin sebenarnya rakyat Malaysia semua cerdik-cerdik insya-Allah akan pilih Pakatan Harapan dan PKR dalam pilihan raya kali ini. Yang ini yang selalu mendorong saya dan rakan-rakan semua agar percaya kepada sesuatu benda. Politik dia boleh bincang semua benda. Dia boleh tentu, kalau macam Zahid, seolah-olah dia boleh baca, kalau buat pilihan raya sebulan daripada sekarang, seolah-olah dia boleh baca hujan tak turun, banjir tak jadi, semua okey. Kami tahu bahawa ahli politik dia boleh cakap apa, tapi yang paling cerdik bukan Perdana Menteri, bukan Ketua Pembangkang, bukan Wakil Rakyat. Yang paling cerdik ialah pengundi-pengundi orang biasa macam saudara-saudari. Sebab itu, saya tahu kalau saya ceramah, soalnya orang kata bongkar sana, bongkar sini, bongkar jugalah kan. Tapi saya nak bermula dengan perkara yang paling penting sekali. Tanggungjawab dan keistimewaan kita sebagai rakyat biasa untuk mengundi. Itu hak yang kita ada
yang akan ada kesan yang besar kepada kehidupan setiap orang. Hari ini penduduk pelbagai kaum, ada yang Melayu, India, Cina, yang tua, yang muda, yang gemuk, yang kurus, semua ada. Bila pergi mengundi, selalunya kita tak sedar bahawa hasil daripada 2 jam kita beratur dan buang undi itu bukan saja ada kesan kepada kita untuk 5 tahun akan datang, tapi dia akan ada kesan hingga ke cucu cicit kita, saudara-saudara. Tambah kalau di Batu, di Sentul ni kan saya tengok. Bagi mereka yang menonton di luar, Parlimen Batu ni walaupun orang luar lah, saya orang Kemaman Terengganu. Kalau sebut Kuala Lumpur dulu ni, ingat semua orang kaya raya semua. Kalau yang Melayu semua style megah holding, duduk besar-besar, bangunan kaya raya, pekerja ada 300,000. Orang luar bandar semua ingat Kuala Lumpur ni semua orang kaya. Tapi kalau tengok malam ini dan realiti sebenar, kalau di tempat seperti Batu, Sentul, kita ada orang Melayu pun yang miskin bandar dan dari dulu setinggan, sekarang kena duduk rumah kecil. Masa awal kita berkeluarga mungkin okey lah, ada isteri seorang, anak mungkin 2 orang. Tapi makin lama anak dah besar, tiba-tiba anak juga kena duduk dengan kita. Kalau tak berhati-hati, silap-silap hari, bila anak dah kahwin, cucu pun kena duduk dengan kita. Realitinya saudara-saudari ialah kalau duduk di Kuala Lumpur, kita dikelilingi oleh bangunan tinggi-tinggi, besar-besar, cantik-cantik, mewah-mewah. Tapi kehidupan kita tidak berbeza banyak daripada... Rosmah tak ada ni, kenapa? Mai. Dulu kalau saya sebut nama Rosmah, dia hilang. Realitinya, daripada kita muda, sebahagian besar rakyat biasa ni, sampai ke tua, kita lemas dan tenggelam di tengah-tengah kemajuan Kuala Lumpur, bandar-bandar besar. Kita keluar, kita tengok kalau jam kereta yang besar-besar tu dan mewah, cukup mewah. Tapi kehidupan kita lebih kurang sama. Daripada 1 tahun ke 1 tahun, daripada kita mula berkahwin, sampai ada anak, sampai anak dah besar dan sebagainya. Adakah negara kita tak kaya? Adakah negara kita tak dapat sumbangan daripada kerja dan hasil usaha biasa macam saudara-saudari? Bangun pagi, keluar, buat kerja, balik, saban hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kerja demi kerja. Adakah kita cukup kerja? Sebab kalau kita tengok, kiri kanan maju saja. Sebab ialah sebab saudara-saudara. Negara itu jadi kaya atau tidak hasil daripada pengurusan yang baik. Kekayaan negara itu kalau dia kaya pun, tapi kalau tidak diuruskan bukan saja dengan baik, tetapi dengan jujur dan amanah, dan yang paling penting dengan adil, maka negara boleh kaya, semua nampak bagus, tapi yang di bawah ni hidup makin miskin dan makin miskin. Sebab itu kita keluar mengundi, saudara-saudari. Saudara-saudari keluar mengundi bukan sebab nak tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saudara-saudari keluar mengundi bukan sebab benci kepada UMNO. Saya memang tak suka kepada Zaid Hamidi ke, dulu Najib ke, Rosmah. Tapi saya bukan tak suka kepada peribadi dan batang tubuh dia. Saya tak suka kerana bila dia culas dalam buat kerja, bila dia tak amanah, bila dia fikir tentang kepentingan dan kekayaan diri dia, dia memangsakan sebegitu ramai orang yang sepatutnya mendapat pembelaan. Sebab itu kita masuk pilihan raya, saudara-saudari. Bukan sebab nak bagi Perabah jadi wakil rakyat. Bukan sebab kita rasa
Kalau kita mengundi orang itu, orang ini, orang besar. Kita keluar mengundi kerana masa depan kita bergantung kepada orang yang kita letak ke parlimen. Parti yang kita pilih untuk bentuk kerajaan, dan akhirnya Perdana Menteri dan menteri-menteri yang akan menguruskan harta kekayaan negara bagi pihak kita, kerana kekayaan itu bukan milik mereka. Negara kaya, negara maju, negara berkembang hasil sumbangan daripada kerja kuat dan penat setiap seorang daripada rakyat Malaysia. Kamu Melayu, Cina, India, miskin, kaya, setiap seorang daripada kita ada bahagian dan hak kita daripada kekayaan negara ini. Sebab itu, kalau kita pergi di kawasan-kawasan bandar, kalau Melayu yang di Pekan, ada orang Melayu Pekan tengah tengok ni, Melayu yang tiap-tiap hari kalau fikir pasal Zaid Hamidi ni menangis sebab takut dia masuk penjara. Dekat Bagan Datuk contohnya. Ada yang tengok. Kalau Melayu kita balik kampung daripada Kuala Lumpur, tanya dia tak faham. Kenapa orang-orang bandar, Melayu, Cina, India dah 15 tahun tolak UMNO Barisan Nasional, tidak ada satu ibu negeri pun di negara ini yang dipegang oleh UMNO Barisan Nasional. Kalau di Kuala Lumpur, semua kerusi ini milik Keadilan dan Pakatan Harapan kecuali Putrajaya saja. Kalau orang Melayu di luar tanya, kenapa orang Melayu, Cina, India di bandar itu begitu? Bukan sebab kita bukan Melayu. Kalau orang katalah, oh kamu ni kalau duduk bandar dah tak jadi Melayu macam kami, dah tak pilih parti UMNO bersilang keramat ini. Sebabnya kita yang di bandar lebih terhimpit dengan segala masalah yang timbul apabila kekayaan negara itu tidak diuruskan dengan baik. Kalau harga barang naik, yang paling kena, paling teruk sekali ialah pertama, orang bandar. Kalau harga minyak naik, macam zaman Najib dahulu, dia buang subsidi tiap-tiap minggu, harga minyak naik. Yang paling teruk kena ialah orang-orang yang duduk bandar dan separa bandar. Kalau harga rumah tidak terkawal, kerana tanah-tanah yang sepatutnya digunakan untuk perumahan rakyat terbanyak diberikan kepada kroni, supaya kroni boleh buat projek besar-besar ambil untung ratus juta. Yang tidak ada rumah dan tidak mampu untuk ada rumah yang baik adalah orang bandar dan separa bandar macam saudara-saudari. Sebab itu kalau datang di sini di Batu, insya-Allah di kawasan saya di Pandan, bila kita pergi, kita boleh tengok sepanjang dari satu dekad ke satu dekad, keadaan makin menekan saudara-saudari. Sebab apabila kekayaan negara itu tidak diuruskan dengan baik, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi ini kira ceramah pertama saya, ucapan pertama selepas parlimen dibubar. Apa tanggungjawab saya sebagai seorang pengundi? Orang tanya saya, kamu berkempen untuk menang, nak bentuk kerajaan. Kamu tak cakap pun sebenarnya macam mana nak selesai masalah. Kalau cik yang selalu dengar saya ceramah daripada 10, 12, 13 tahun dahulu, awal-awal dahulu saya tumpu soal masalah. Saya cerita macam mana kekayaan negara ni orang rompak. Dulu orang tak percaya. Cerita pasal rasuah ni orang tak percaya. Dulu kalau saya cerita menteri ni, anak dia tak ada apa pun, tapi dapat 250 juta. Dia kata dia nak buat lembu, nak pelihara lembu supaya negara kita ni tak payah import daging lembu. Dia ambil wang itu, lembu tak ke mana, dia pergi beli kondom. Orang tak percaya awal-awal. Dulu saya ingat 10-15 tahun dahulu saya sebut sahaja, esok lusa polis datang ketuk pintu rumah saya. Saya sebut sahaja,
Esok lusa saya dapat surat cinta, surat saman. Berapa puluh surat saman saya dapat dulu. Sekarang saya sedari tak ada. Hanya 2-3 orang je. Kalau menteri tu dia berani buat bising, itu pun dia tak berani saman. Paling hebatlah dia akan buat apa? Dia pergi kacau polis. Saya kalau pergi ke balai polis ni tak ada masalah. Ini kira-kira hotel percutian pendek saya dulu. Sekarang dah lama tak masuk lokap. Kalau masuk sekali lagi pun okey je, dah lama tak masuk lokap. Polis kenal saya kenal polis. Polis banyak kerja lain. Kalau kamu dituduh suap, makan duit, pecah amanah, undang-undang kita kata, kalau kamu betul-betul tak ambil duit, samanlah. Apa yang payahnya? Saman. Sebab sekarang saya contoh, saya beritahu kawan-kawan, hidup susah sekarang ni. Jangan buat skim cepat kaya, jangan scam orang. Ada jalan pintas untuk kita buat duit cepat. Pastikan kita kena saman dengan pimpinan UMNO Barisan Nasional, PAS ataupun Bersatu. Sebab selalunya kalau kita sebut benda yang benar, kalau dia saman, masuk mahkamah, dia kalah, dia kena bayar kita. Saya sekarang ada wang tengah tunggu ni 400,000. Tak dapat-dapat lagi saya menang saman lawan Syarizat Jalil dulu. Jadi sebab itu saya kata, sepatutnya kalau dulu-dulu dia berani saman, sekarang menteri-menteri ni, pimpinan-pimpinan besar ni, dia tak berani saman dah. Sebab pergi mahkamah, demi mahkamah dia kalah. Bukan saja dia kalah, dia kena bayar 100,000 sana, 200,000 sini. Sekarang dia ambil taktik baru. Sama ada dia buat diam, dia tak jawab langsung, dengan harapan saya duduk diam, saya putus asa dan saya tak bising. Ataupun dia akan pergi buat laporan polis supaya polis siasat saya. Kalau saya pergi kat balai polis, bagi keterangan dan sebagainya, saya boleh nampak sebenarnya muka-muka pegawai polis ni menyampah sebenarnya untuk dia layan kes-kes macam ini. Orang bagi bukti kamu makan duit, sakau duit. Kalau kamu tak makan dan sakau duit, kamu saman lah. Tapi beza utama yang saya nak tunjuk, 10 tahun lepas dengan sekarang, saya lagi bebas untuk mendedah, bongkar dan cerita. Sebab apa? Sebab rakyat semua faham sekarang. 10 tahun dulu orang tak percaya. Sekarang tak lagi orang dah bongkar. Orang dah tunggu bateri ke apa? So dia sensitif kat bawah ni. 10 tahun dulu saya buka mulut, saya kena saman, saya kena tangkap. Sekarang belum saya buka mulut, tak payah nak yakinkan dah, orang dah percaya. Sebab orang dah nampak satu persatu tiap-tiap tahun berapa banyak duit negara yang kena sakau dengan geng-geng ini. Sebab itu saya kata, kalau dulu kempen saya, kawan-kawan yang lain, untuk meyakinkan rakyat Malaysia kita ada masalah. Saya nak beritahu sekarang, selepas 10 tahun, saya yakin sebenarnya rakyat Malaysia ni tak kisahlah yang desa, yang bandar, yang Melayu, yang Cina, yang India, sebenarnya tahu kita ada masalah. Mereka mengalami ini tiap-tiap hari. Kerja gaji tak naik, harga barang naik. Bila hantar anak ke sekolah, yang zaman kita dulu tak kena bayar, sekarang kena bayar. Keluar universiti, kalau zaman dahulu gaji 1 tahun boleh simpan, boleh beli kereta dan boleh mula beli rumah. Sekarang 5 tahun pun kereta tak habis bayar, rumah memang tak ada peluang untuk beli setara-setara. Orang kita faham kita ada masalah. Yang orang nak tahu sekarang, dan ini cabaran yang saya ambil dengan kawan-kawan, orang nak tahu, kalau kami pilih
kamu, Keadilan dan PKR dan Pakatan Harapan, macam mana kamu akan menyelesaikan masalah? Orang nak tahu kalau UMNO, Barisan Nasional, kalau kamu dapat kuasa balik, macam mana kamu nak naikkan gaji kita? Macam mana kamu nak selesaikan masalah perumahan rakyat? Macam mana kamu nak menangani tuntutan kewangan untuk jaga kebajikan rakyat dalam keadaan hutang negara telah mencecah 1.1 trilion dan juga bayaran faedah hutang tiap-tiap tahun 50 bilion. Orang nak tahu yang ini je. Sebab itu juga saya nak sebut saudara-saudari yang ada pengalaman kerja, buat bisnes kecil-kecilan, untuk selesaikan masalah, baik dekat peringkat keluarga kita ke, peringkat masyarakat ke, peringkat negara ke, selesai masalah ni ada dua komponen. Satu komponen dia ialah mestilah ada jalan penyelesaian, rangka kerja, plan yang baik untuk selesai masalah itu. Contoh, nak buat jejantas, kena ada arkitek yang baik yang boleh susun, lukis dan juga berikan perincian tinggi macam mana, besi macam mana, konkrit macam mana, kita buat jejantas. Itu satu komponen dia. Komponen yang satu lagi ialah setelah kita ada plan tindakan yang baik, orang yang bina jejantas tu kena betul lah. Kamu ambil tukang jahit, suruh bina jejantas, tak jadilah saudara-saudari. Kamu ambil kaki scammer, tipu orang, bagi dia duit, suruh buat jejantas, habislah dia kebas duit tu. Dan itulah sebenarnya punca masalah negara kita. Kalau orang tanya saya tengok Aceh, Anis, semua ada yang masyarakat India. Saya tahu susahnya kalau golongan masyarakat India yang miskin. Sama macam Melayu yang miskin bandar. Kita tahu antara kumpulan yang paling payah untuk naik ke atas. Sebab dia terperangkap dengan segala-galanya. Bukan kita baru tahu hari ini yang orang India ini miskin, orang Melayu ini miskin. Bukan kita baru tahu hari ini masalah pendidikan sekolah-sekolah kita. Kita tahu lama dah. Soal pergantungan import makanan daripada negara-negara luar, kita dah tahu daripada zaman Pak Lah lagi tahun 2003. Dari zaman Pak Lah lagi, Pak Lah dah umum, kita kena tumpu kepada industri agro supaya kita tanam sendiri makanan kita, supaya kita kurangkan import, supaya kita ada jaminan makanan. Semua orang dah tahu nah. Kalau zaman soal masyarakat India miskin, dari zaman saya minat Sami Velu, kecil-kecil saya minat Sami Velu, sebab dia antara orang yang paling lawak jenaka, saya paling suka sekali. Sampai ke peringkat saya faham apa menteri-menteri ini buat. Sampai ke peringkat tukar menteri. Kita semua tahu masyarakat India, golongan yang bawah, paling tertekan kerana mereka tidak boleh keluar daripada kepompong kemiskinan, terutamanya sebab kemiskinan itu mengheret anak-anak muda mereka untuk tidak menamatkan pengajian sekolah. Kita dah tahu daripada dulu. 20, 30, 40 tahun. Datang menteri baru, plan baru. Perdana Menteri baru, slogan baru, plan baru. Datang orang baru, peruntukan baru, tapi masalah yang lama itu satu pun tak selesai, saudara-saudari. Sebab dia apa? Sebab dia ialah menyelesaikan masalah, ialah soal dua kumpulan yang berbeza. Satu soal idea penyelesaian, rangka kerja yang betul, plan nak buat jejantas yang betul. Satu lagi, orang yang nak membina itu mestilah orang yang jujur, yang pakar, yang tahu baca plan, yang tahu guna mesin, yang tahu boleh ukur supaya dia boleh menterjemahkan plan itu betul-betul jadi jejantas.
Dan itu sebenarnya masalah kita yang paling utama. Dan itu sebab kita masuk pilihan raya, saudara-saudara. Ramai kawan-kawan saya dalam Pakatan Harapan dan Keadilan memang tak selesa dengan saya. Sebab saudara-saudari tak pernah dengar sekalipun saya sebut mati-matian macam mana pun, kalau letak kucing pun, tolonglah undi Pakatan Harapan. Saya tak pernah kata macam itu. Saya tak pernah kata Azmin Ali ini dulu macam masa dia baik dengan saya, Zuraida. Saya tak pernah kata ini kawan baik aku dalam parti, kamu undilah mereka. Tak ada. Saya kata kita pilih orang yang baik, yang jujur. Satu. Kita pilih orang yang betul-betul niat dia ikhlas untuk bantu, kerana dia tahu kerja jadi wakil rakyat ni sepatutnya kerja yang tak menguntungkan. Wang tak banyak, susah tiap-tiap malam. Kalau kita dapat kebaikan dan balasan itu kita dapat di akhirat. Kita nak pilih orang yang macam ini. Kita pilih orang yang cerdik. Kita pilih orang yang betul bersabar dan sayang kepada orang miskin. Kalau orang itu datang daripada keadilan, kamu pilih orang itu. Kalau calon itu kebetulan pula lawan kami lebih baik daripada kami, saya terbuka hati kalau rakyat biasa macam saudara-saudari nak pilih orang yang lain. Yang saya takut begini. Saya takut kita terus dipecah belahkan dengan permainan agama, permainan kaum. Benci-membenci. Supaya mereka yang berada di atas ini boleh melaga-lagakan rakyat biasa di bawah ini. Akhirnya dia yang ke atas tu Melayu ke Cina ke India ke, dia sakau sama dia, saudara-saudari. Kerjasama dan perpaduan Melayu, Cina, India yang paling besar dalam negara ini, yang merompak dan sakau duit paling banyak, ialah kerjasama Melayu dengan Cina. Betul tak? Najib dengan Jolo. Bab sakau, dia tak pernah fikir kamu Cina, aku Melayu. Dia tak pernah fikir. Bab sakau dia kira 1 juta kamu, 1 juta aku. Bab bawah ini, oh Cina tu jahat, oh Melayu ni jahat, oh Melayu ni nak tutup kuil, oh Melayu ni Cina. Sedangkan mereka bila buat parti besar-besaran, bergembira sesama mereka, dia tak fikir kamu Melayu ke Cina ke India. Sebab itulah caranya kumpulan-kumpulan penguasa dalam mana-mana masyarakat di dunia ini membohongi rakyat dari dalam satu pilihan raya ke satu pilihan raya. Sebab itu, bagaimana kita nak baiki negara kita? Soal gaji, saudara-saudari. Saya majikan, macam juga majikan yang ada semua. Saya pernah jadi pekerja dan saya sekarang majikan. Saya ada lebih kurang 150 orang kaki tangan. Saya cuba yang terbaik untuk saya bayar gaji yang berpatutan dan lebih tinggi kepada mereka berbanding orang lain. Saya cuba. Tapi kan kita juga tertakluk contohnya berapa banyak yang kita boleh dapat perolehan pendapatan tiap-tiap bulan. Tak ada orang gila buat perniagaan, dapat 100,000, bayar gaji RM150,000. Buat macam itu, 4-5 bulan lepas berniaga, mana wang tak ke mana, syarikat tak ke mana, pekerja-pekerja kita semua pun pungkus, hilang pekerjaan. Masalah gaji di negara ini contohnya, saudara-saudari, bermula daripada bentuk ekonomi yang kita ada. Sebab daripada dulu lagi kita ni macam hidup dengan bergantung kepada candu, mewah, cepat sangat. Jadi kita rasa tak apalah, tak payah nak kita cari bidang-bidang lain. Selama 40 tahun Malaysia hidup dengan kekayaan minyak, dengan kekayaan kelapa sawit, dengan pada ketika itu tahun 70-an dan 80-an sistem pendidikan kita ini nombor 2 lepas Singapura di rantau ini. Jadi bila syarikat-syarikat daripada barat, daripada timur
Dia nak datang melabur untuk cari nak buka kilang yang murah nak bayar orang. Dia nak pergi ke Indonesia, Indonesia ke belakang. Nak pergi Thailand pun, orang Thailand tak cakap bahasa Inggeris. Jadi dia datang Malaysia. Tapi dengan kekayaan yang kita ada itu, tahun 80-an, tahun 90-an, kita ni seperti orang yang mewarisi harta daripada mak bapak, tapi malas fikir jalan baru untuk kembangkan harta warisan. Satu generasi ke satu generasi, wang itu makin kecil dan makin kecil. Kekayaan yang kita dapat hasil usaha rakyat biasa ni yang dah tua-tua ni, zaman 80-an, 90-an. Kekayaan itu tidak digunakan oleh kerajaan yang ada untuk buka ruang industri yang baru yang boleh bayar gaji lebih tinggi kepada anak-anak kita. Akhirnya, yang keluar universiti, engineer banyak. Graduate banyak. Tapi kerja tak banyak kerana kerja yang melibatkan teknologi tinggi, nilai tinggi itu tak banyak. Jadi kalau orang tanya saya, dah kalau macam keadaan begini, dah 20 tahun kita cakap macam ini, apa kita nak buat? Salah siapa, saudara-saudari? Bukan salah saudara, bukan saudara-saudari. Saudara-saudari bukan dapat gaji 100,000 sebulan untuk menyelesaikan masalah ini. Saya tak dapat gaji 100,000 sebulan. Kita bayar 100,000 sebulan kepada jemaah menteri antara yang paling besar dalam dunia, termasuk dengan kerajaan yang ada, untuk mereka bekerja cari jalan selesaikan masalah ini. 20-30 tahun saudara-saudari, sampai sekarang tak selesai. Makin teruk dan makin teruk. Kalau tanya menteri, saya tak tahu ada peminat saravan sini ya. Saya tak faham, ada saudara dia boleh pergi tanya dia, yang dia sekarang duk gila sebut nama saya tiap-tiap hari ni sebab apa? Saya tengok tiap-tiap hari dia sebut nama Rafizi. Aku tak lawan kau lah. Saya tak bertanding di tapah, orang lain bertanding tapah. Janganlah takut awal-awal. Saya sebut tanya dia sebab dia Menteri Sumber Manusia. Apa masalah paling besar dalam negara sekarang? Masalah pekerjaan, masalah gaji. Kalau tanya saya, masalah pekerjaan dengan masalah gaji ni lagi penting, lagi rumit, lagi mendesak berbanding dengan cerita sakau duit. Kau tanya saya, letak Saravanan jadi Menteri Sumber Manusia, orang minta dia satu benda saja dia selesai, iaitu lepas Covid tak cukup pekerja untuk kerja di ladang dan di kilang. Sebab orang kita tak nak kerja dah ni, di ladang dan kilang ni. Gaji 800, siapa nak kerja? Jadi syarikat-syarikat, industri semua terpaksa bergantung kepada pekerja asing lah, bawa masuk daripada Bangladesh ke Indonesia ke. 2 tahun dia ada, sampai sekarang tak selesai-selesai, saudara-saudari. Dia buat apa? Saya tanya yang itunya. Kalau yang itu dia tak selesai, saya nak tanya aci ane yang ada, terutamanya anak-anak muda India yang ada, yang tak kenal zaman Hindraf. Saya nak tanya, kalau kerja yang memang dia dibayar gaji itu, dia tak boleh selesai soal gaji, soal peluang pekerjaan. Saudara-saudari ingat, dia fikir ke pasal orang India miskin, pasal anak India miskin, pasal peluang India miskin? Dia tak fikir, saudara-saudari. Sebab itu, kalau kita nak selesaikan masalah gaji, dia perlukan kerjasama daripada pekerja, semua orang ramai macam saudara-saudari yang bekerja. Dia perlukan bantuan daripada majikan. Dia juga perlukan bantuan daripada kerajaan. Ketiga-tiga pihak ini mestilah bekerjasama supaya mereka sepakat tiap-tiap tahun, walau macam mana pun keadaannya, kita mesti mewajibkan kenaikan gaji sebegini. Orang kata benda ni tak masuk akal. Singapura buat macam ni lah 40 tahun dulu, 50 tahun dulu. Tahun 60-an, gaji rakyat Singapura lebih kurang sama dengan gaji rakyat Malaysia.
Tahun 70-an, kerajaan Singapura mengambil pendirian, kalau kita serahkan bulat-bulat kepada pekerja untuk bergaduh dengan majikan soal naik gaji, sampai bila-bila gaji rakyat Singapura tu takkan naik seperti yang dikehendaki. Kalau gaji rakyat naik mendadak, maksudnya kuasa beli rakyat lebih tinggi. Bila kuasa beli rakyat lebih tinggi, dia boleh berbelanja lebih, maka ekonomi akan naik dengan lebih baik. Jadi kerajaan Singapura sejak tahun 70-an dah buat keputusan, cara kita menjana ekonomi supaya cepat berkembang dalam keadaan Singapura tak ada minyak, tak ada balak, tak ada apa, ialah kita kena pastikan gaji pekerja-pekerja, hatta yang bawa taksi pun mestilah naik dengan baik, supaya dengan gaji itu mereka boleh membeli, dan dengan kuasa beli itu dia boleh merancakkan ekonomi. Bila ekonomi rancak, dia makin berkembang dan berkembang. Baik, apa Singapura buat? Kerajaan Singapura buat keputusan, kalau nak serah kepada majikan semata-mata, berunding dengan pekerja, kesatuan sekerja, sampai kiamat tak jadi. Memanglah, pergi jumpa majikan, saya nak naik gaji tahun ini 10%. Majikan kata, minta lah, kau minta 2 kali lagi, aku pecat kau. Tak jadi. Akhirnya, kerajaan Singapura buat keputusan, buat satu undang-undang yang mewajibkan setiap daripada 3 komponen tadi, pekerja, majikan dan kerajaan, mestilah duduk semeja dan bersetuju tiap-tiap tahun. Pertama, berapa nak naikkan gaji. Kedua, siapa nak bayar kenaikan gaji. Jadi ada tahun yang perniagaan baik, ekonomi baik, majikan-majikan dapat untung banyak. Ketiga-tiga pihak itu buat keputusan, tahun ini sebab majikan banyak untung, kenaikan gaji semua paling kurang kena 5%. Yang bayar adalah majikan. Majikan bayar. Tahun berikutnya, bila ekonomi tak cantik dan syarikat mula nampak kurang kukuh untuk bayar 5%, rundingan tahun seterusnya cakap, pekerja cakap, saya faham ekonomi tak cantik. Saya tahu kalau saya minta 5, 6%, 10% macam tahun lepas, syarikat saya bankrupt. Jadi tahun ini saya setuju 3% saja saya boleh terima. Naik lagi. Tahun berikutnya, kemelesetan ekonomi, syarikat bukan saja tak ada, syarikat pun nak bayar pun tak boleh. Untung tak ada langsung. Pekerja tahu, majikan tahu. Kemudian kerajaan kata, tahun ini kalau kerajaan tak campur tangan, maka sudah tentulah pekerja tak dapat kenaikan gaji, kerana majikan dan ekonomi tak boleh bayar kenaikan gaji ini. Maka tahun ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk bantu bayar kenaikan gaji, sehingga syarikat baik balik, majikan berkemampuan balik, supaya tiap-tiap tahun, walaupun masa baik, masa buruk, masa cantik, tak cantik, setiap pekerja mengikut undang-undang kena naik gaji selesai. Itu yang Singapura buat 20 tahun. Sebab itu bila masuk tahun 1990, gaji dia jauh dah ke sana. Itulah yang menghasilkan keadaan sekarang, saudara-saudari. Ratus ribu anak-anak muda kita menyeberangi Tambak Johor tiap-tiap hari untuk kerja di Singapura. Saya tengok satu keluarga muda. Dia orang Johor, baru kahwin, Melayu, suami isteri. Isteri dia duduk berasingan di bilik kecil di Johor, di Singapura. Husband duduk di Johor. Dia kerja di Singapura walaupun dia berkelayakan ijazah semua. Dia kerja di Singapura. Dia buat apa sehari-hari? Dia jual nasi lemak je. Kerja dengan restoran jual nasi lemak. Tapi dia jual di nasi lemak, dia jual nasi lemak tu,
dengan duduk berasingan walaupun muda dan baru kahwin, duduk berasingan berbulan-bulan daripada suami, jumpa sekali-sekala je. Sebab dia kira-kira lebih untung untuk dia kumpul duit, untuk dia bina kehidupan baru dia, lebih untung kalau dia buat kerja itu daripada buat kerja dekat Johor ataupun di Kuala Lumpur ataupun Semenanjung. Sebab apa? Sebab keputusan kerajaan untuk campur tangan soal menaikkan gaji ini dan bagi komitmen, pikul tanggungjawab, ambil wang daripada peruntukan untuk pastikan orang naik gaji, itu kerajaan Singapura dah buat daripada tahun 70-an sehingga dia boleh melonjakkan kenaikan gaji dia. Saya nak tanya saudara-saudari, susah sangat ke nak fikir benda ni? Tak payah. Benda ini boleh baca di mana-mana. Dah dibuat di kerajaan-kerajaan lain. Singapura dah buat, negara-negara Skandinavia dah buat. Benda ni benda yang tak payah. Kenapa sampai sekarang tiap-tiap hari, kalau orang biasa ni kalau dia jumpa tiap-tiap hari soalnya ialah soal gaji tak naik, harga barang naik. Sebab apa saudara? Sebab menyelesaikannya itu tidak payah. Idea itu tidak payah. Yang itu yang saya nak jawab. Orang yang duk tanya kat luar, kamu nak jadi kerajaan ni, kamu nak buat apa? Macam mana kamu nak menyelesaikan masalah kami? Menyelesaikan itu, pelan tindakan itu tak payah. UMNO Barisan Nasional berpuluh-puluh tahun bayar pakar-pakar paling cerdik dalam dunia untuk buat pelan tindakan. Bayar 20 juta, bayar 30 juta, pelan tindakan cantik. Bentang di parlimen, sebar semua, kempen habis ratus-ratus juta. Lepas itu tak ada kesan apa, duit habis ratus-ratus juta. 2 tahun kemudian, kita lantik firma perunding yang sama, gaji yang sama, bagi cadangan yang sama. Sebab mencari jalan untuk menyelesaikan masalah itu tidak susah. Yang paling payah, cabaran pengundi-pengundi, cabaran kita sekarang ialah mencari orang, pemimpin yang kita boleh angkat sebagai wakil kita untuk buat tugas itu dengan jujur dan amanah, dan dia kena cerdik. Kalau dia tak cerdik, susah kita. Marilah pakar macam mana pun dia tak faham, saudara-saudara. Itu sebenarnya cabaran saudara-saudari nak masuk pilihan raya ini. Dulu mudah, ada 2 gabungan saja. Zaman-zaman dulu ada Barisan Alternatif, ada Barisan Nasional. Lepas tu ada Pakatan Rakyat, kemudian ada Barisan Nasional. Kemudian ada Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Sekarang ni aku tak tahu. Setakat ini yang dikira-kira dah lebih 10 jari dah kot dia lah. Ada Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional, ada GITA, ada Gerakan Rakyat Sabah, GRS, GPS, SSS. Segala-galanya ada, saudara-saudari. Undi saudara-saudari jadi makin penting. Kerana bila banyak persaingan begini, macam-macam yang orang akan kata. Macam-macam yang orang akan tabur masa dekat pilihan raya. Dekat-dekat pilihan raya, aunty uncle nanti dapat 10 t-shirt. Tahun depan tak payah beli t-shirt dah. Lepas ni t-shirt party setiap ada. PKR ada, DAP ada, PH ada, BN ada, MIC ada. Cukup untuk beraya tahun depan. Soalnya ialah, kalau tidak berhati-hati dan yang naik itu tidak boleh membentuk kerajaan, satu. Yang kedua, yang naik itu dia ada 3-4 orang saja, setiap parti itu dia bergabung ramai-ramai. Dia tak fikir dah tentang nak selesai masalah, tentang nak membantu rakyat. Dia fikir, aku hanya ada peluang untuk jadi menteri ni sekali ni je. Bagilah aku jawatan apa pun, asalkan aku jadi menteri. Silap-silap hari akan ada 10 menteri tanpa portfolio. Tak apa, tak ada kerja tak apa. Menteri. Parti yang lain tu, dia kata tak apalah, kalau tak jadi menteri pun tak apa. Lantik saya jadi penasihat, tapi bertaraf menteri. Penasihat menteri. Kalau tak hati-hati saudara-saudari,
kita ada 30 juta rakyat, silap-silap menteri dengan penasihat dia 300 orang. Kalau nak buat mesyuarat ni tak boleh pakai bilik mesyuarat dah, kena panggil dalam dewan. Sebab itu pilihan raya ini cukup penting. Tanggungjawab saya sebagai pengarah pilihan raya PKR. Kalau tanya orang parti, orang yang luar mungkin tak kenal, tapi kalau dalam parti, ramai yang memang tak suka kat saya. Pimpinan ni kurang suka kat saya selalunya, sebab saya garang. Selalunya yang lebih suka kepada saya, ni pakcik-makcik yang duduk biasa, yang tak kenal saya tapi hanya dengar ceramah saya. Yang dalam parti selalunya kurang selesa dengan saya. Sebabnya, tanggungjawab saya berat. Tanggungjawab saya bukan untuk bagi orang suka kat saya. Tanggungjawab saya setiap sekali 5 tahun, saya kena bantu Datuk Seri Anwar pilih calon-calon yang kami rasa memang betul-betul buat kerja. Memang cerdik. Tak boleh kita kata UMNO tak cerdik, PKR bubuh menteri sikit je lebih cerdik daripada itu. Tak boleh. Dia mesti jauh lebih cerdik. Kita mesti pastikan calon-calon kita mewakili semua golongan. Ada yang memang golongan profesional yang cerdik kerana ada fungsi dan tugas dia. Ada golongan wanita, supaya suara wanita dan pandangan wanita itu kita bawa dalam semua perkara yang kita nak tetapkan pentadbiran negara ini. Sebab kalau tidak, orang lelaki ingat dia seorang je cerdik. Semua kepala dia je. Dia tak tahu sekarang kalau tengok dekat universiti, orang lelaki 10 tahun lagi jadi spesies yang akan pupus. Yang lagi ramai dekat universiti itu semua perempuan. Kalau pergi kat syarikat-syarikat, bos-bosnya kebanyakannya perempuan. Jadi sebab itu kita kena pastikan wakil kita itu mewakili dengan benar-benar membawa suara dan pandangan wanita. Kita kena pastikan yang India ada yang tua, yang muda. Yang Cina ada yang bandar dan luar bandar menjadi wakil. Sebab kalau kita nak perbetulkan landasan negara kita ini, kita perlukan semua orang. Kalau harap Melayu saja, saudara-saudari, saya ucap selamat maju jaya kepada Zahid Hamidi dengan kawan-kawan dia. Dia lupa bahawa negara ini untuk sampai ke peringkat kita sekarang ini tidak dibina oleh orang Melayu saja ke, orang Cina saja ke, orang India saja, orang Iban Kadazan. Tak ada. Kalau ada orang beritahu negara ini dibina oleh aku, ataupun ada orang Cina kata kalau tak ada kami ekonomi ini tak ada. Kalau orang India kata kalau kami tak jadi buruh dulu tak ada kami boleh bina semua ni. Jumpa macam itu lempang ramai-ramai. Negara ini dibina oleh setiap titik peluh setiap seorang daripada kita. Yang Melayu ada, yang Cina ada, yang India ada. Kalau asas kita dibina begitu, untuk kita letakkan balik di landasan kita, kita perlukan semua. Sebab kita bangsa yang kecil, saudara-saudari. Melayu ada 16 juta je dalam dunia ni. Faham tak 16 juta tu banyak mana? Kalau pergi dekat China, satu bandaraya dia 30 juta. Satu bandar. 16 juta sebagai satu pasaran terlalu kecil. Sebab itu bila kita buat proton dulu, walaupun kita kata kita boleh buat kereta semua cantik, ada kemahiran, kita ada masalah untuk kembangkan proton. Kerana yang nak pakai kereta ni kalau rakyat Malaysia saja, Melayu saja, Cina, India kat Malaysia lebih kurang 20 juta. Berapa banyak proton kau nak buat tiap-tiap tahunnya? Kita kena luar, jual kepada luar negara. Masalahnya luar negara tu orang India ada pandangan dia di India. Orang Cina ada pandangan dia. Orang Indonesia nak pakai barangan dia. Sebab itu kita bangsa yang kecil. Melayu hanya ada 16 juta. Cina lebih kurang 20% daripada 30 juta, hanya ada 6 juta. India lebih kurang 5% daripada 30 juta, 1.5 juta je. Kita dengan kita sendiri tak boleh ke mana-mana, saudara-saudari.
kita hanya boleh kalau setiap daripada masyarakat kita, pimpinan kita faham, kita perlu tumpu untuk bagi sumbangan kita. Yang Melayu, kita sebagai pemimpin, tak ada orang Cina, orang India nak jadi pemimpin Perdana Menteri, tak ada saudara-saudari. Mereka tahu ini negara majoriti Melayu. Pimpinan sudah tentu yang majoriti Melayu yang akan jadi pimpinan. Cuma dia minta satu je. Boleh tak? Boleh tak? Kalau pilih yang Melayu tu, janganlah pilih macam Ahmad Maslan, cerdik sangat. Pilihlah yang yalah cerdik lah, tapi janganlah cerdik sampai macam Ahmad Maslan. Pilihlah Melayu yang cerdik, yang boleh buat kerja, yang berlaku adil. Sama juga dengan masyarakat Cina. Orang Melayu tahu bahawa kekuatan masyarakat Cina dalam ekonomi kita ni memang diakui, sumbangannya besar. Kita tak minta kata ambil semua yang Cina ada ni bagi kat Melayu. Sebab saya tahu ambil harta orang yang bukan hak kita bagi kat orang lain tak berkat saudara-saudari, tak kaya. Kau ambil harta, baik harta orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, hatta kamu ambil harta kamu tipu Yahudi pun, dapat harta itu tak berkat, tak kekal. Harta kekayaan datang daripada hasil usaha penat lelah ikhlas kita. Semua orang tahu. Cuma orang Melayu kata, pastikan bahawa setiap anak Melayu profesional yang cerdik, kalau dia bekerja dengan kamu, dia mestilah dapat tempat yang sama dan dinaikkan pangkat dan diberikan gaji dan peluang yang sama macam kalau pekerja itu seorang Cina atau India. Tak susah Malaysia. Cuma kita kena tolak permainan yang Zahid kata, yang Haji Hadi kata, yang Muhyiddin Azmin kata. Sebab mereka tak boleh nak tawarkan kepada rakyat seperti yang kami sebut ini. Dia nak kempen, dia tak boleh nak kata kami akan bekerja kuat demi untuk kesejahteraan rakyat. Sebab orang kata, kamu yang 60 tahun kamu buat kerja apa? Sekarang pun nak kerja kuat. Orang dah masuk lubang. Geng-geng kamu ni duk beratur nak kena dakwa ni sebab segala kes-kes yang kamu dah buat. Baru sekarang kamu nak berlakon, nak jadi insaf, nak kerja kuat. Rakyat dah teruk dah. Kalau yang PAS, dia tak boleh nak kata kepada rakyat seperti ini, kami akan cari jalan penyelesaian dengan meletakkan kepakaran dan ahlinya untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab orang kata apa? Kamu dah dapat peluang dekat Kelantan 30 tahun. Masalah air pun kamu tak boleh selesaikan. Wang dah bagi berapa? Peruntukan dah bagi berapa? Tiap-tiap tahun, tiap-tiap kali datang banjir ke, datang masalah yang sama. Pimpinan bertukar ganti. Kereta bertukar ganti. Daripada kereta dulu jadi kereta besar, Mercedes tak Mercedes, habis keluar semua. Paip tak ganti-ganti sampai sekarang. Masalah tak ganti-ganti sampai sekarang. Kalau tidak kerana bantuan kerajaan persekutuan tiap-tiap tahun, kerajaan Kelantan tak boleh nak berfungsi, saudara-saudari. Jadi rakyat kata, kamu kata kamu nak letak orang yang ahli, tapi yang kami tengok ni kebanyakannya orang yang bukan ahlinya. Saya hormat Tuan Ibrahim Tuan Man, tapi suruh dia jaga krisis cuaca alam sekitar, dia tak reti, bukan kepakaran dia. Sebab itu 3-4 bulan sebelum banjir, orang dah kata dah, amaran sudah keluar, akan keluar banjir. Bawa ke parlimen, Izzah tanya, apa persediaan kita ni, banjir nak jadi ni. Dia kata apa? Malaysia tidak dipengaruhi dan terkesan dengan krisis perubahan cuaca. 3 bulan je, tak payah lama, 3 bulan, tenggelam, habis semua saya. Saya tak ada masalah dengan PAS. Saya ada masalah kalau kamu guna agama, kamu guna bangsa, supaya kamu dapat jawatan, kemudian kamu tak buat kerja itu yang mendatangkan kebaikan kepada rakyat. Yang itu saya ada masalah. Sebab itu saudara-saudari, lepas ini saya berceramah tiap-tiap hari ni.
Daripada malam ini sampai ke hari mengundi, Kalau 5 minggu lah saya bercakap. Malam ini pembukaan, sebab yang dengar ini bukan saja di sini. Yang dengar ini ramai rakyat Malaysia di luar saja. Akan ada pembongkaran, akan ada skandal, akan ada cerita macam-macam. Tapi saya tak nak lari daripada perkara paling penting. Kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab saya sebenarnya, saya tak ambil pot sangatlah soal menang kalah jadi kerajaan. Dulu orang tak percaya. Kerajaan Pakatan menang pun saya tak ambil satu benda pun. Saya tak minta satu benda dan tak dapat satu sen. Saya dengan gembiranya beritahu, kamu dah ada menteri semua, silakan, rakyat memerhati. Saya nak balik sebagai rakyat biasa. Sampai hari ini saya hidup sebagai rakyat biasa, bawa kereta lama, bawa sendiri, tak ada masalah. Sebab saya tak ambil pot sangat menang kalah. Saya bimbang, kalau saya, orang macam saya, ada wang sedikit, ada hidup yang baik sedikit, isteri seorang saja, anak seorang saja, kucing seekor, tak ada masalah. Sekarang ada burung seekor, tengah sesat dekat pejabat saya. Siapa tak tahu? Pilihan raya ada burung seekor, burung merpati, sesat seekor. Saya tak ada masalah sekali. Tapi kita hidup dalam masyarakat. Dan saya diajar daripada kecil, kalau kita ini Allah bagi kelebihan, maksudnya kamu dapat rezeki lebih sikit, ataupun kamu cerdik sikit, ataupun kamu ada kemahiran bercakap, kamu boleh bantu orang. Kalau kamu ambil keputusan untuk hidup tanpa bantu orang, kalau ikut Islam, itu jatuh sebagai kufur nikmat. Kamu tidak berterima kasih dengan kelebihan yang Allah bagi kepada kamu, lama-lama kamu kena. Itu saja. Sebab sedang saya dengan keluarga saya tak ada masalah. Kalau tengok dekat Batu, dekat Sentul, dekat luar Kuala Lumpur, dekat Perlis, dekat Kelantan, dekat Johor. Kalau kita terus dengan begini, yang mana orang politik di atas bergaduh sesama mereka, memecah belahkan rakyat dengan main isu perkauman, langsung tak malu. Bila dia dah curi duit, dia tak malu, saudara-saudari. Mana maruah kita? Jenis anak yang macam mana yang kita nak besarkan? Dalam keadaan dia tengok menteri-menteri dia, bodoh pun menteri tak malu, hodoh pun menteri tak malu, curi duit sakau pun menteri tak malu. Anak yang macam mana kita nak besarkan? Itu yang saya kena bantu. Dan saya harap saudara-saudari juga terima dan bantu. Pilih yang mana itu pilihan saudara-saudari. Tak ada paksaan dan itu tanggungjawab dan cabaran kami. Cuma saya yakin sebenarnya, menang atau kalah saudara-saudari, PKR insyaAllah kami akan tetap berada di sini. Kalau dekat Batu ini kita sudah menjadi wakil rakyat sejak tahun 2008 lagi. Menang atau kalah, insyaAllah kami akan tetap bersama dengan kumpulan-kumpulan yang perlukan pembelaan. Kami takkan bersama dengan tauke, kami takkan bersama dengan orang kaya dengan projek. Yang itu saudara-saudari jangan bimbang. Kami akan bersama dengan orang susah, yang Melayu, Cina, India. Menang, kita ada tanggungjawab yang besar untuk bantu letakkan balik landasan negara. Kalah, kami akan pikul tanggungjawab itu untuk kami kejar menteri-menteri dan kerajaan yang cuba curi duit dan menyusahkan rakyat. Itu janji kami. Saya minta sebagai ucapan pertama yang mulakan kempen kali ini, saya minta supaya rakyat Malaysia kita sama-sama jadi cerdik. Supaya kita pilih calon-calon yang terbaik. Kita pilih calon-calon yang paling ikhlas. Kita pilih calon-calon yang berkelayakan. Kita pilih calon-calon yang kita tengok rekod dia, kita rasa dia boleh buat kerja yang lebih baik daripada yang ada, dengan kumpulan manusia seperti ini. Tanpa bergantung kepada tokoh-tokoh yang besar, yang hebat, yang dia rasa segala-galanya. Saya yakin rakyat Malaysia semua ini, kita boleh tukar keadaan dan bantu masing-masing untuk jadi lebih baik. Boleh?
Kalau saya tiap-tiap malam macam ini untuk 5 minggu, minggu ketiga saya sudah hilang suara. Jadi sekarang 11.56, selalunya saya habis betul-betul tepat pukul 12. Ini sebab malam pertama saya curi 3 minit, kita habis kat sini. Saya doakan saudara-saudari yang hadir malam ini. Pertama, kita doakan kita dihindarkan daripada musibah banjir. Kita mungkin seronok rasa ya dekat Pilihan Raya keluar dengan ceramah semua ni. Banjir boleh tiba bila-bila masa. Kalau yang dekat Kuala Lumpur mungkin duduk dekat apartmen tinggi mungkin tidak ada masalah. Saya duduk Bukit Antarabangsa, ada masalah baru. Orang lain kalau hujan dia takut banjir. Saya duduk atas bukit. Kalau hujan saya takut tanah runtuh, mampus aku tenggelam. Tapi yang dekat luar, yang di luar Kuala Lumpur, kalau banjir sudah mula boleh buat persiapan. Ada benda-benda mudah yang kita boleh buat. Contohnya, saya beritahu contohnya, selalunya orang kita sebab dia datang tiba-tiba, kita tak tip dulu cermin-cermin ke. Kalau yang duduk atas rumah atas tanah tu kita tak tip. Bila air tu masuk, air keruh masuk, habis kotor semua. Kita tidak ada budaya contohnya letakkan beg pasir di luar. Di negara-negara lain, bila dia bersedia untuk banjir, dia memang ada simpanan beg pasir. Dia dah susun beg pasir dia di luar tu supaya naik tinggi. Walaupun dia tak boleh sekat semua air, kalau air tu tak deras, air yang masuk sikit-sikit itu lebih jernih daripada air yang ada kat luar, menyebabkan dia kalau ada pun naik air dekat rumah, dia tak. Jadi saya cadangkan, selain daripada dengar ceramah politik ni musim pilihan raya, ambil masa tengok YouTube juga macam mana untuk bersedia untuk banjir. Negara-negara lain semua buat pakcik. Semua belajar daripada YouTube je ni, kan? Jadi tengok YouTube, bersedia untuk banjir, kita sama-sama jalankan tanggungjawab kita. Jadi saya nak tutup begini, kita perlu semangat baru ni. Negara teruk, macam-macam orang sedih, keadaan teruk. Kita perlu semangat baru yang kita yakin kita boleh buat. Jadi saya jerit, saya laungkan ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia. Boleh? Tak kuat lah, tu macam tak boleh lah. Tak apa. Saya sebut ayuh, saya sambut dengan Malaysia. Ayuh! 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 Terima kasih. Sese, Nandri, Vanakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.